إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى مصنف الكتاب، وخصوصا إلى مشايخنا. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan inayah serta taufik daripada Allah, alhamdulillah, pada tengah hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk sama-sama dikumpulkan bagi dimasukkan dalam kalangan hamba-hambanya yang dikurniakan kebaikan, dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita ini menjadikan kita mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah hari ini hadis yang kita nak kongsikan adalah berkenaan tentang penyakit bagi ilmu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi nisyan wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mafhum daripada hadis ni menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, afatul ilmi an-nisyan, iaitu penyakit bagi ilmu itu adalah lupa. Wa idha'atuhu an tuhadditha bihi ghaira ahli, dan kalau diajarkan ilmu kepada yang bukan tarafnya, itulah yang dinamakan sia-sia pada pengajaran. Riwayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mafhum daripada hadis ni sebenarnya menceritakan kepada kita tentang bagaimana ilmu itu sepatutnya disampaikan kepada sekalian orang yang beriman. Kerana bagi setiap orang yang mengaku beriman, maka wajib ke atasnya mempunyai ilmu. Seperti mana kata Nabi SAW, sekiranya kamu berkehendak akan dunia, maka hendaklah kamu mempunyai ilmu. Dan sekiranya kamu berkehendakkan akan akhirat, maka bagimu ilmu. Dan sekiranya kamu berkehendak akan kedua-duanya, maka perlu kepadamu akan ilmu. Makna kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat menjadi orang yang beriman. Kerana orang beriman ni tujuannya ketika mana hidup di atas dunia, dia hanya nak mencari akan kesenangan akhirat. Jadi bila mana kita nak mencari kesenangan akhirat, maka perlu ke atas kita ini ilmu.
Dan ketika mana kita memerlukan kepada ilmu, maka sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita telah pun termasuk dalam kalangan penuntut ilmu. Akan tetapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita akan dua perkara. Yang pertama, ketika mana seseorang itu menjalani jalan ilmu, maka sudah pastilah dia akan terkena, yang pertamanya adalah penyakit bagi ilmu. Apa penyakit bagi ilmu? Iaitu lupa. Atas kerana kita ni bersifat dengan sifat lupa, maka atas kerana itulah kita ini memerlukan kepada peringatan demi peringatan pada setiap hari. Sebab tu orang yang beriman, ketika mana disampaikan padanya peringatan, dia takkan lari daripada peringatan. Bahkan dia akan mengambil peringatan tersebut. Ketika mana diingatkan tentang hakikat kehidupan dunia yang hanyalah bersifat sementara, maka pada ketika itu dia akan mengambil akan peringatan tersebut. Dan begitulah seterusnya pada setiap hari kehidupannya. Dan kemudiannya ketika mana dia telah pun menjadi akan penuntut ilmu, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, ada daripada kalangan penuntut ilmu itu yang tidak layak untuk menjadi penuntut ilmu. Siapakah orang yang tidak layak mendapatkan ilmu ini? Iaitu orang-orang yang tidak ada kepada dirinya itu akan kesungguhan dalam pada nak mempelajari ilmu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, daripada hadis ni kita dapat sama-sama muhasabah keadaan diri kita. Adakah kita ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi sebahagian daripada kalangan penuntut ilmu, ataupun kita ini bukanlah daripada kalangan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah menjadi penuntut ilmu? Karena ketika mana Allah menginginkan kita ini mendapat syurganya, maka sudah pastilah Allah akan meletakkan kita ini di dalam kalangan penuntut ilmu. Dan kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ketika mana dia nak menjadi seorang penuntut ilmu, maka untuk menyuburkan ilmu itu kita mestilah memperbanyakkan hafazan dan muzakarah. Maksud pada setiap kali kita mempelajari akan sesuatu ilmu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita mestilah bersungguh-sungguh dalam pada nak menghafaz dan mengamalkan akan ilmu tersebut. Janganlah kita sekadar menjadi seperti mana daun keladi yang ketika mana dicurahkan air hanya macam tu saja, langsung tak dapat nak menampung air itu. Jadi satu kerugian bagi kita yang ketika mana Allah telah memilih kita untuk dimasukkan dalam kalangan penuntut ilmu, kemudian kita memilih untuk keluar daripada kalangan penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mana kita nak menjadi penuntut ilmu, yang keduanya, guru-guru mestilah bersungguh-sungguh dalam memperhatikan ahwal akan murid-muridnya. Jadi sebab tu ketika mana para alim ulama mengajarkan kepada kita sesuatu ilmu tentang akhirat, kadang-kadang para guru kita ni dia bersikap keras, kadang-kadang dia bersikap lembut, kadang-kadang dia bersikap dalam keadaan memujuk. Karena bagi seorang guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tugasnya selain daripada menyampaikan ilmu, dia mestilah memastikan agar para pelajarnya dapat mengambil manfaat daripada ilmu. Maka atas kerana itulah ketika mana guru-guru kita menyampaikan nasihat, guru-guru kita bersungguh-sungguh dalam pada nak mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia, maka kita sebagai murid janganlah sesekali kita membelakangkan guru kita. Janganlah sesekali kita merasakan yang kita tak perlu kepada ajarannya, sedangkan nak menuju kepada syurga ini perlunya kita ini akan ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan ketika mana kita ini nak menyampaikan ilmu juga, maka mestilah ilmu itu sesuai dengan penerimaan orang yang nak belajar dengan kita. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, contoh kita sebagai mak dan ayah, kita nak mengajarkan anak-anak kita dalam pada nak mengenal Allah, maka tak boleh kita ajar anak kita ni seperti mana kita mengajar akan orang tua. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana kita menyampaikan ilmu,
tak sesuai pada tahap penerimaan pelajarnya, maka yang akan terjadi hanyalah suatu bentuk keraguan. Dan kemudian pelajar ni tadi akan jadi hilang minat, dan akhirnya dia tak merasakan pentingnya ilmu dalam pada nak mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi orang yang berilmu itu mestilah ada pada dirinya kesungguhan dalam pada nak mengamalkan akan segala ilmunya. Kerana ketika mana seseorang yang dikurniakan ilmu oleh Allah dan kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka sudah pasti dia akan menjadi orang yang pertama sekali akan dicampakkan masuk ke dalam neraka Allah. Dan kalau kita rasa kita ni boleh menahan siksa neraka Allah, maka silakanlah. Janganlah kita ni berusaha nak mengamalkan ilmu kita. Jadilah kita orang yang tidak mempedulikan akan ilmu. Jadilah kita orang-orang yang berbuat akan kehendak kita, tak mengikut pada kehendak Allah. Karena mungkin kita ni rasa kita hebat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebutkan di dalam Al-Quran, ketika mana orang-orang yang kafir dikembalikan ke hadrat Allah, mereka ini merayu-rayu memohon kepada Allah, ya Allah, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kau pulangkanlah kami, ya Allah, kami nak beramal saleh. Sedangkan ketika mana mereka berada di atas dunia, mereka langsung tidak mengambil peluang tersebut. Jadi untuk itu ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, janganlah kita ini menjadi sebahagian daripada kalangan hamba-Nya yang terus tertipu dengan tipu daya dunia. Janganlah kita terus merasakan kalau aku nakkan dunia aku perlu akan ilmu, tetapi kalau nak akhirat ni aku tak perlu kepada ilmu, aku boleh buat suka hati aku. Maka janganlah kita bersikap sedemikian. Kerana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, amal tanpa ilmu itu merupakan suatu bentuk kebodohan, dan ilmu tanpa amal tanpa ilmu itu merupakan suatu bentuk kesia-siaan, dan amal tanpa ilmu itu merupakan ilmu tanpa amal itu merupakan suatu bentuk kebodohan. Bermaksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana kita nak beramal kepada Allah, syarat untuk menjadikan amalan kita ini diterima oleh Allah, mestilah amalan tersebut disertakan dengan ilmu. Pada ketika kita nak melaksanakan ketaatan sembahyang, maka wajib ke atas kita untuk mengetahui akan syarat-syarat sah sembahyang. Kita kena tahu apakah perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kita kena tahu apakah perkara-perkara yang menyebabkan sembahyang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah tanda-tanda ibadah sembahyang kita ini telah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini kita takkan tahu melainkan adanya kepada diri kita ini akan ilmu. Maka atas kerana itu, setelah diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyakit bagi ilmu itu adalah lupa, maka yang pertama sekali kita kena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengingatkan kita pada saat kita dilupakan olehnya. Sebab tu kalau kita baca doa khatam Quran kan, Allahumma zakirna minhu ma nusina. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ingatkanlah kami pada ketika kami ini tak sengaja melupakanmu. Sebab tu kita baca dengan lafaz nusina, kita tak baca nasina. Sebab kalau nasina ni maksudnya kami sengaja melupakanmu. Jadi sengaja melupakan Allah ni hukum dia kafir, tuan-tuan. Mana boleh kita sengaja lupakan Allah, walhal kita sentiasa berkehendak kepada dia. Jadi kita sebut nusina. Kerana apa? Kebarangkalian kita ni merasakan kita ni tak sengaja melupakan Allah. Kenapa kita tak sengaja melupakan Allah? Kerana kejahilan yang ada pada diri kita. Maka atas kerana itu kita memohon pertolongan Allah, dan mudah-mudahan dengan pertolongan yang datang daripada Allah menjadikan kita ini mempunyai tempat yang baik di sisi Allah dan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Ambillah peringatan daripada kematian yang berlaku di sekeliling kita. Setiap orang saat kematiannya pasti akan menjelma tiba, cuma yang membezakan cepat atau lambat. Akan tetapi ianya tak pernah terlewat dan tak pernah cepat, walau sesaat, tepat pada masanya. Jadi sementara baki umur kita yang masih ada, gunakanlah peluang ni dengan sebaik-baiknya untuk memperelokkan amal kita kepada Allah dengan mencari akan ilmu. Kita cari ilmu, tuan-tuan. Cari ilmu ni tak merendahkan martabat kita, akan tetapi meninggikan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan disebabkan kita sangka kita ni janggut dah putih, rambut pun semua dah color putih, nak pergi belajar baca Quran, takut orang kata kat kita, tuan-tuan.
Tuan-tuan, malu dengan manusia tak ada kesan pun dalam kehidupan. Akan tetapi dengan Allah, ketika mana ahli neraka berhadapan dengan Allah, malunya mereka dengan aib diri mereka, tuan-tuan, cair kulit-kulit mereka, tuan-tuan. Ya, kita malu dengan manusia tak sampai tahap tu. Dengan manusia kita malu, kita boleh lari, boleh sembunyi, tuan-tuan. Tapi kalau dengan Allah, tidak ada lagi tempat persembunyian. Maka gunakanlah peluang pada bulan Ramadan ini dengan sebaiknya untuk kita memperbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan dengan asbab Ramadan ini kita memperelokkan ibadah kita, menjadikan kita ini kelak dapat dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan redha dan diredai, dan mudah-mudahan kita dapat kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi pesan kata guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitalah yang mencorakkan akan kematian kita. Karena sabda Nabi SAW, kamu akan dimatikan sebagaimana kamu hidup. Jadi kalau kita hidup sebagai seorang yang taat kepada Allah, dalam keadaan kita taat itu beserta dengan pengetahuan, maka insya-Allah kita akan dimatikan dalam keadaan yang husnul khatimah. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan menyombongkan diri kepada Allah, kita rasa kita tak perlu kepada ilmu dalam pada nak mencari keredaan Allah, kita tak perlu tahu akan kehendak Allah ke atas kita, maka kita khatir, tuan-tuan, kalau Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rahmat, Allah kurniakan kepada kita keampunan, dan Allah izinkan kepada kita ini untuk dijadikan sebagai sebahagian daripada kalangan hamba-Nya yang dikurniakan kebaikan dengan ilmu pengetahuan, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar itu tazkirah kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran sama-sama, dan mudah-mudahan kita dikurniakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita dalam pada nak menjauhi akan segala larangannya, dan memberikan keizinan kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam pada nak mentaati akan suruhan Allah pada baki usia kita yang masih tak tahu berapa lama dah tinggal. Jadi bayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kasihkan kita, Allah rahmatkan kita, dan Allah kumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.